اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 13. Muka surat 13 baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mustahil lawannya, lawan bagi sifat sidik. Dan mustahil lawannya, lawan bagi sifat sidik, sifat benar, iaitu lawan bagi sifat sidik, sifat yang mustahil, dusta. Dusta, kazib, kazibun ataupun kizbun. Itu tapi dia sifat yang wajib dengan bahasa Arab lah. Sidik, amanah, tabligh dan fatanah bahasa Arab. Sifat mustahil lawan kepada sifat yang wajib dengan bahasa Malaysia lah. Sidik lawannya dusta, amanah lawannya khianah. Khianah bahasa Arab. Khianah tu bahasa Arab. Tabligh lawan dia sembunyi. Sembunyi itu bahasa Melayu. Fatanah lawan dia bodoh. Jadi macam sifat yang wajib bagi Allah lah. Wujud lawan dia tiada. Kidam lawan dia baharu. Baqa lawan dia binasa. Jadi sifat yang wajib dengan bahasa Arab, sifat yang mustahil dengan bahasa Melayu. Tak ada apa tu. Dalam kitab Hidayatus Sibyan, sifat yang wajib dengan bahasa Arab, sifat yang mustahil pun dengan bahasa Arab. Sidik lawan dia kazib, amanah lawan dia khianah, tabligh lawan dia kitman. Kitman tu sembunyi wahyu. Tapi dalam ada terjemahan tak ada lah fatanah. Sifat wajib bagi Allah, wujud lawan dia adam, ain dal mim, adam. Wujud ada, adam tiada. Kidam lawan dia hudus, kidam sedia, hudus baharu. Baqa kekal lawan dia fana, binasa. Mukhalafah bersalahan, dengan makna tidak serupa Allah akan segala perkara yang baharu, lawan dia mumasalah. Mumasalah tu serupa. Sifat mustahil. Jadi sifat wajib dengan bahasa Arab, sifat mustahil dengan bahasa Arab. Kita dak ni. Sidik, lawan bagi sifat sidik adalah dusta. Dusta, bohong lah. Dusta, bohong. Kalau kita Terengganu kau pelawak lah. Ada pelawak, bukan pelawak. Pelawak tu lain. Tu pelawak. Tu pimai tamtu tu. Tu cerita lama tu, cerita lama. Tu pelawak.
Ni pelawak. Kita dah cakap dusta tau. Kamu ni dusta. Oh, standard bunyi. Kamu ni bohong. Bohong banyak guna tau. Tapi hak banyak kita pelawak lah. Dusta lawan kepada sifat sidik, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebagaimana yang kita maklum, selain daripada didatangkan sifat yang wajib pada akal, bagi hak segala rasul, didatang juga sifat yang mustahil. Sifat mustahil sifat yang tak terima di akal. Sifat wajib pada akal ni sifat yang tak terima pada akal, ketiadaan sifat sidik contohnya. Sifat dusta, sifat mustahil dusta. Dusta ni satu sifat yang tidak tergambar pada akal, tidak logik pada akal, tidak terima pada akal. Ada sifat dusta pada segala rasul. Itu sifat wajib, sifat mustahil. Kemudian kita berpegang aqaidul iman yang 50, iaitu berpegang akan hukum bagi sifat yang wajib bagi Allah dan hukum bagi sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita berpegang akan hukum. Apabila sidik sifat yang wajib pada akal, maka kita pun berpegang di akidah. Tentu sungguh Rasul bersifat dengan sifat sidik. Dusta sifat yang mustahil pada akal. Akal tak terima bahawa Rasul ni seorang yang dusta. Maka kita pun berpegang di akidah. Tentu tidak sama sekali sifat dusta ada pada segala Rasul. Itu kita pegang akan hukum bagi sifat yang wajib dan hukum bagi sifat yang mustahil. Sebab itulah di awal kitab kita, awal kitab Faridatul Faraid, hak permulaan yang wajib pada agama, permulaan yang wajib pada agama, dalam kitab dalam kitab Faridatul Faraid ni, bermula permulaan barang yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Di awal kitab kita masuk 4 dahulu. Bermula permulaan barang yang wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Dia ada wajib pada akal, dia ada wajib pada adah. Ain alif dal ta marbutah, adah. Dia ada hukum syarak, dia ada hukum akal, dia ada hukum adah. Adah ni bukan adat pepatih, bukan. Tu dia panggil apa tu? Dia panggil budaya ke apa tu? Adat pepatih. Kemasuk apa adat tu? Ni adah. Adah ni hak sokmo-sokmo. Kalau cakap Terengganu lah, adah hak sokmo-sokmo. Jadi hukum syarak, hukum akal, hukum adah. Wajib pada syarak. Wajib pada undang-undang agama. Atas tiap-tiap mukallaf. Siapa mukallaf? Iaitu orang yang akil, orang yang berakal, lagi baligh, lagi yang sampai umur. Cuma baligh bahasa Malaysia sekarang. Akil, kita dah reti tau. Akil bahasa Arab, baligh bahasa Arab. Tapi baligh jadi bahasa Melayu. Akil isim fa'il, yang berakal. Baligh isim fa'il, yang sampai umur. Sama ada laki-laki atau perempuan. Apa dia permulaan yang wajib? Bahawa mengenal ia akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal akan Allah. Apa makna mengenal akan Allah ni? Artinya mengetahui segala hukum sifatnya, sifat Allah, dan segala hukum ketuhanan. Hukum, mengetahui dan berpegang akan hukum bagi sifat Allah. Ni di awal kitab ni. Bahawa
ini permulaan yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf ni. Apa dia permulaan yang wajib? Mengenal ia tiap-tiap mukallaf akan Allah. Apa makna mengenal Allah? Arti mengenal Allah, mengetahuikan segala hukum sifatnya dan hukum sifat ketuhanannya. Hukum, mengetahui dengan makna berpegang, mengetahui serta berpegang akan hukum bagi sifat. Sifat yang wajib bagi Allah, sifat wujud. Sifat yang mustahil bagi Allah, sifat adam. Wujud sifat yang wajib, adam sifat yang mustahil. Ada ni hukum dia, sifat yang wajib wujud ni tentu sungguh di zat Allah Subhanahu wa taala. Adam sifat mustahil, tentu dak Allah taala bersifat dengan sifat adam. Hati kita pegang hukum tu. Kalau berkait dengan mengenal Allah, hak mengenal Rasul pula, mengetahui akan hukum dia, hukum bagi sifat Rasul. Mana sifat Rasulnya? Sidik, sifat wajib bagi Rasul. Kazib, dusta, sifat mustahil bagi Rasul. Apa hukum dia yang kita duk pegang? Tentu sungguh Rasul bersifat dengan sifat benar. Itu hukum dia, sifat yang wajib. Wujubul wajib dia panggil. Tentu sungguh Rasul bersifat dengan sifat benar. Ni sifat mustahil, dusta. Dusta ni sifat mustahil bagi Rasul. Hukum dia tentu tak sama sekali sifat dusta ada di zat Rasul. Artinya panggil hukum istihalatul mustahil. Mana apa ni? Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengetahui dan berpegang akan hukum bagi sifat Allah dan hukum bagi sifat ketuhanan Allah. Sifat ketuhanan Allah istighna dan iftikar. Hukum dia tentu sungguh Allah bersifat dengan istighna, tentu sungguh Allah bersifat dengan sifat iftikar. Itu hukum. Sifat ketuhanan istighna iftikar. Hukumnya tentu sungguh sifat istighna, sifat iftikar ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum. Ini secara ilmu. Cuma terkadang kita ni secara ilmu tu tak berapa nak nampak. Tetapi dari segi pegangan, tetaplah kita belajar sifat mustahil, bukan kita berpegang sifat mustahil itu ada di Allah dan Rasul. Kita berpegang hak mustahil itu tentu tak sama sekali zat Allah, tentu tak sama sekali zat Rasul. Itu dia panggil hukum bagi sifat mustahil. Atau keluar aqaidul iman yang 50. Yang 50 tu termasuk 20 sifat yang mustahil bagi Allah. 50 akidah tu termasuk 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Oh, jadi hak mustahil pun berpegang juga. Akidah berpeganglah. Lepas tu dia panggil aqaidul iman yang 50. Ni simpulan iman yang 50. Pegangan kita. Jadi sifat mustahil bagi Allah 20, berpegang akan hukum dia. Sifat mustahil bagi Rasul 4, berpegang akan hukum dia. Apa hukum dia? Sifat mustahil tertudak di zat Allah, sifat mustahil tertudak di zat Rasul. Atau hukum dia. Cuma kalau tanya tak berapa nak boleh cerita. Tak berapa nak boleh cerita. Tak ada apa tu. Kalau tanya terkia-kia sungguh. Sifat mustahil pegang. Sifat mustahil peganglah. Kalau sifat mustahil tidak berpegang, tak cukup 50. Ni dusta, ni sifat mustahil. Berpegang Rasul dusta. Tak. Tadi kata berpegang sifat mustahil. Berpegang sifat mustahil berarti berpegang Rasul dusta. Ada pegang Rasul dusta. Dan kenapa kata berpegang sifat mustahil? Kita berpegang Rasul tidak dusta. Tidak dusta tu bukan mustahil. Tidak dusta tu mustahil ke wajib? Wajib. Hak kita pegang. Dusta mustahil.
Tidak dusta. Tu wajib. Tu pegang tu. Tidak dusta. Tidak dusta tu dia panggil hukum bagi sifat mustahil yang disebut sebagai istihalah. Istihalatul mustahil. Apa istihalah? Tak sama sekali sifat mustahil di zat Allah dan di zat Rasul. Itu istihalah. Kita pegang hukum dia. Istihalah tu wajib. Mustahil tu sifat mustahil lah. Istihalah. Tak dusta. Tak khianat. Tak sembunyi wahyu. Tak bodoh. Tu wajib. Tu dia pegang. Hukum bagi sifat mustahil. Keluarlah akidah kita, simpulan iman kita 50. Termasuk sifat mustahil, iaitu berpegang akan hukum bagi sifat mustahil. Mengenal Allah, mengenal Rasul, permulaan agama, mengetahui dan berpegang akan hukum bagi sifat Allah dan hukum bagi sifat Rasul. Sifat Allah, sifat Rasul, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat harum. Berpegang akan hukum kepada tiga-tiga sifat ni. Mana? Ni ulang semua ni. Masuk sifat mustahil, ulang. Gitu lah. Masuk mustahil, ulang. Dok, kita berpegang Rasul benar, itu satu kewajipan, pahala akidah. Kita berpegang Rasul tidak dusta, itu ni kewajipan. Wajib, hak pahala kewajipan akidah. Kita berpegang Rasul benar, itu pahala akidah tu. Kita berpegang Rasul tidak dusta, tu kewajipan akidah, itu pahala. Itu pahala. Hak pahala akidah ni lah yang menyelamatkan daripada kekal neraka. Yang menyelamatkan kita dari kekal neraka, pahala akidah. Yang menyelamatkan kita masuk neraka, pahala fiqh dan tasawuf, taat zahir dan taat batin. Pahala akidah menyelamatkan kita dari kekal neraka. Oh, kekal neraka, bayangkan kekal neraka, Allah iyazabillah. Kekal neraka. Neraka tu satu hadah, kekal pula. Kalau kata seksaan hanya sekadar seksaan atas dunia, kan seksaan atas dunia banyak juga ni. Kalau kau sakit macam-macam kan, sakit tu terseksa ke tak? Terseksa lah. Sakit lagi, malam tak boleh nak tidur. Tu terseksanya ujian atas dunia ni. Bayangkan kalau sakit seumpama tu kekal selama-lamanya. Mana? Bukan sakit neraka ni. Kita cerita sakit dunia, sakit dunia. Sakit dunia. Kalau sakit tu dan keadaan terseksa sakit dunia, Allah kekalkan dengan sakit gitu. Tak tertanggung dah. Kekal ni kekal. Ni kekal dengan api neraka. Api neraka sesaat pun tak tahan dah. Satunya neraka, satunya kekal. Satu neraka, satunya kekal. Nak selamat dari kekal neraka ni lah pahala akidah. Pahala akidah yang menyelamatkan daripada kekal neraka Allah yang ada 6 lapisan. Satu saja neraka yang tidak dikekalkan oleh Allah. Neraka lapis paling atas sekali, neraka Jahannam. Neraka Jahannam akan dikharapkan, diruntuhkan oleh Allah. Jadi selepas neraka Jahannam dikharapkan, diruntuhkan oleh Allah, hanya kekal 6 lapisan neraka. Hak ni kekal, ni kekal. Bayangkan kalau dengan sakit dunia pun, kalau Allah kekalkan pun tak tertahan dah. Ni neraka ni pula, bukan neraka Jahannam. Neraka hak lapis bawah ni lebih panas dan neraka Jahannam yang cukup panas dah. Nak selamat dari kekal neraka yang 6 lapis ni lah pahala akidah. Pahala pegangan.
Memang pahala akidah tu pahala besar, dapat menyelamatkan daripada kekal neraka. Nak selamat daripada kekal, nak selamat daripada neraka Jahannam, dengan taat zahir, taat batin, dengan pahala sembahyang, dengan pahala puasa, dengan pahala taubah, dengan pahala ikhlas, dengan pahala syukur, dengan pahala sabar, redha. Pahala ni lah yang menyelamatkan daripada neraka Jahannam. Tapi pahala akidah yang kita duduk pegang, aqaidul iman yang 50. Aqaidul iman yang 50 ni, bila kita berpegang, kita berpegang sentiasa lah. Maka pahala sentiasa. Pahala ni lah yang menyelamatkan dari kekal neraka. Ada. Pahala kewajipan zahir batin menyelamatkan daripada neraka Jahannam. Pahala daripada amal sunat. Pahala sunat ni menentukan darajah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena duduk dalam aqaidul iman yang 50. Kena duduk dalam sentiasa berakidah, sentiasa dapat pahala akidah yang sebesar-besar pahala yang akan menyelamatkan daripada neraka, yang akan menyelamatkan daripada kekal neraka. Dan orang yang ada pahala akidah ni, walaupun dia banyak dosa hak zahir ke hak batin ke, masih lagi ada harapan keampunan Allah tanpa langsung dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Tak ada ni. Orang yang ada pahala akidah selamat daripada kekal neraka Allah. Tapi taat zahir, taat batinnya tak sempurna, banyak maksiat, dosa syariah dia banyak. Masih lagi ada harapan untuk selamat dari neraka Jahannam dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan syafaat Nabi, dengan syafaat anak yang mati belum baligh. Ni banyak syafaat-syafaat yang boleh menyelamatkan daripada neraka Jahannam, tetapi syaratnya selamat daripada kekal neraka dengan pahala akidah 50 aqaidul iman. Ini kena kejak ni. Hak 50 aqaidul iman kena tafsir molek, kena perici molek. Duduk dalam keadaan selamat dari kekal neraka. Kita duduk bincang syurga-syurga. Bincang syurga tu bincang fadilah lah. Sebab fadilah ni penentuan syurga darajah mana. Fadilah ni penentuan syurga darajah mana. Kita nak cerita bab penentuan syurga darajah mana, selamat daripada neraka Jahannam dahulu. Kewajipan zahir batin tu dengan ilmu ke tidak? Maksiat zahir batin tinggal habis ke tidak? Maksiat batin riya, ujub, takabur, sersa dak bersihkan hati kita. Barulah nak bincang bab fadilah. Nak cerita pula taat zahir, taat batin, akidah macam mana? Aqaidul iman yang 50 ni macam mana? Aqaidul iman 50 ngapa-ngapa aje, tak peduli mana. Bab semayang pun tanpa tak peduli bab ilmu. Bab hati pun tak peduli bab ilmu. Lepas tu cerita fadilah. Masuk bulan Ramadan cerita fadilah. Pergi tanah haram Mekah Madinah cerita fadilah. Fadilah kok mana? Fadilah kok mana? Tak ada fadilah tu. Tak ada fadilah. Fadilah ni pahala-pahala yang akan menentukan darajah dalam syurga. Besarnya fadilah yang tersedia di bulan Ramadan. Besar fadilah. Fadilah ni bagi orang yang selamat dari neraka Jahannam. Bagi orang selamat neraka Jahannam, baru cerita fadilah. Keduduk neraka Jahannam pun fadilah juga. Duduk neraka Jahannam. Fadilah. Fadilah apa neraka Jahannam? Fadilah ni selamat dari neraka Jahannam. Cerita fadilah. Fadilah kelebihan ni lah yang akan menentukan darajah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Fadilah ni kita nak kejarnya. Ada fadilah ni kita nak kejar. Ini keuntungan.
Tapi nak untung sekalipun, selamat dulu. Selamat dia kekal neraka, akidah kena comel. Selamat dia neraka jahanam, semaibang dengan ilmu. Zahir batin dengan ilmu. Selamat. Tak nak keuntungan. Dia dalam kitab Minhaj, hak keuntungan tu dia hak Imam Ghazali, agama ni ada satunya kepala modal, ada satunya keuntungan, ada satunya selamat, ada satunya darajah dalam syurga. Macam letak gitu. Yang pertama ada kepala modal. Kepala modal nak ke syurga. Apa kepala modal nak syurga ni? Kepala modal dia taat zahir, taat batin. Itu kepala modal dia. Hak akidah tu itu usuluddin, hak tu tetap dah. Ni kepala modal dia. Taat zahir, taat batin, selamat dari neraka jahanam. Barulah keuntungan. Keuntungan fadilah. Keuntungan yang menentukan darjah syurga. Satu lagi maksud disebut selamat. Selamat dari neraka jahanam dahulu. Selamat dahulu. Dengan taat zahir, taat batin. Selamat. Barulah cerita bab darjah. Tapi nak selamat dari neraka jahanam, selamat daripada kekal neraka terlebih dahulu. Ini agama. Sebab itulah ulama membahagikan takwa kepada 3. Yang pertama, permulaan martabat takwa. Pertama, at-taqwa anisyirki, terpelihara daripada menyekutukan Allah, akidah. Ni takwa anisyirki inilah yang menyelamatkan daripada kekal neraka. Naik takwa yang pertengahan. Ni tu khatib sebut Jumaat. Mengerjakan segala kewajipan dan meninggalkan segala larangan. Ini takwa pertengahan. Taat zahir, taat batin. Selamat daripada neraka jahanam. Hak takwa nombor 3. Hak paling tinggi. Wajib sunat. Hak ni lah darjah dalam syurga. Tak ada ni. Permulaan martabat takwa adalah at-taqwa anisyirki. Akidah tu mula-mula. Barulah naik kepada takwa hari Jumaat. Itu takwa pertengahan. Baru naik takwa paling tinggi. Wajib sunat. Hak haram tak sama sekali. Hak makruh tinggal belaka. Hak khilaful aula tinggal. Hak harus tapi tidak berfaedah tinggal. Tu hak takwa atas sekali. Itulah darjah syurga. Ada ni. Hak atas tu cerita fadilah. Hak tu hak penekanan. Mazali tekan hak tu lah. Tapi hak asah fardu ain, tauhid pekotas hak ni permulaan hak ni. Hak ni hak permulaan. Hak diajak oleh ibu bapa sebelum balik hak ni. Hak permulaan ni. Pandai ni. Hak permulaan ni. Hak 3 hak permulaan ni. Hak tauhid. Martabat takwa yang pertama. Selamat dan kekal neraka Allah. Pahala aqaidul iman yang 50. Lepas tu hak taat zahir semaya puasa dengan ilmu, taat batin pun dengan ilmu, meninggalkan maksiat zahir, meninggalkan maksiat batin, selamat daripada neraka jahanam. Ceritalah fadilah. Sebab apa? Sunat. Sebab yang ditekan adalah amal sunat. Amal wajib tetap itu mandatori, putus. Ada ni. Tapi hak permulaan kena jagalah bab akidah ni. Kemah molek. Bab pegangan, kemah molek. Sebab apa? Hak tu hak untuk pahala akidah. Untuk selamat dan kekal neraka. Neraka satu, kekal satu. Satu neraka, satunya kekal. Macam sebut tadilah, hanya kesakitan dunia. Kesakitan dunia ni kan, Allah beri sakit, Allah kekalkan tak mati-mati, warna hidup. Allah kekalkan tak mati-mati dah keadaan sakit dunia. Bukan sakit alam barzah, bukan sakit di mahsyar, bukan sakit di neraka. Sakit dunia je. Sakit alam barzah berat lagi. Sakit mahsyar lagi berat daripada alam barzah. Sakit neraka, tu tak terkira dah waktunya. Ini cerita sakit dunia.
Allah kekalkan tak mati-mati, tapi dok kena sakit dunia. Ada ni. Bunuh diri pun tak mati juga. Contoh ni. Sakitlah, dok tahan dah ni. Bunuh diri, tak mati. Gantung gantung tekuk tu lah. Gantung, sakit tekuk tu sebab cekik dengan tali, tak mati juga. Kena kira. Telah kacung, hacur ni perut kan dengan kacung, sakit, tak mati juga. Mana? Ambil pisau, iri lengang tau, iri. Apa ni? Diri apa tu diri? Diri orat tau. Dia orat. Diri lah nak bunuh diri. Tak mati juga. Bertambah sakit. Kekal. Apa nak kira? Kekal tu kekal. Seksa tu satu dah. Kekal. Apa tak kekal? Ini tak ada ni. Ni cerita gambaran. Sakit dunia, sakit tu kekalkan. Kekal tu kekal. Oh ni sakit neraka dikekalkan oleh Allah. Nak selamat tu lah. Ni Aqaidul Iman yang 50. Ni berpegang di akidah. Memang kita berpegang di akidah sepanjang masa, berpahala sepanjang masa, tapi hanya menyelamatkan daripada kekal neraka yang 6 lapis. Nak selamat neraka jahanam. Itu daripada taat zahir dan batin. Fadilah pula nak dapat darajah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada. Jangan lopak berfadilah semata-mata. Masuk bulan Ramadan hanya cerita fadilah semata-mata. Tak kena gitu. Tak kenalah sebut fadilah saja, tapi sebutlah fadilah untuk membangkitkan semangat pada wa'amal. Wa'amal mana? Amal sunat. Perbanyakkan amal sunat. Siapa yang sudah menyempurnakan hak kewajipan zahir dan batin. Yang menyempurnakan macam zahir dan batin, hak ada aqaidul iman yang 50. Sifat wajib pegang hukum dia, sifat mustahil pegang hukum dia. Sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, tentu di zat Allah dan Rasul. Sifat mustahil, tentu dak sama sekali di zat Allah dan di zat Rasul. Jadi kita berpegang Rasul bersifat dengan sifat benar. Kita berpegang Rasul tidak dusta. Sebab dusta akal tak boleh terima. Sifat mustahil. Akal tak terima Rasul utusan Allah tiba-tiba bersifat dengan sifat dusta. Lah akal tak terima sifat dusta ni di Rasul, sifat dusta sifat mustahil. Kita pun berpegang akan hukum dia. Rasul tidak dusta. Tidak dusta dipanggil sifat wajib. Dipanggil istihalatul mustahil. Itu hukum bagi sifat yang kita wajib pegangi sebagai awal agama, mengenal Allah dan mengenal Rasul. Dan dalil sidik mereka itu segala Rasul. Apa dalil dia? Ni dalil ni dengan dalil akal. Bahawasanya jika berdusta mereka itu, ni jika ni lah, jikalau, ni dalil akal. Dahulu bicara sifat wujud, dalilnya jikalau Allah tiada. Bicara sifat wahdaniyah, jikalau berbilang-bilang. Bicara sifat kudrah, jikalau Allah lemah. Ada gitu. Bicara sifat ilmu, jikalau Allah jahil. Bicara sifat hayah, jikalau Allah mati. Dia nyatakan apa? Fardu takdir. Kita faham tak fardu takdir? Kita tak cakap. Mana? Fardu takdir dia mari. Kita pakai dah barang dia ni. Fardu takdir mari mana? Kita tak cakap kita. Memang kita barang orang. Tak apalah, tuan ni tak mari. Fardu takdir tuan ni mari. Tak cakap fardu takdir. Tak cakap. Dan sekarang ni tuan ni tak mari. Tuan dia kata tak mari. Lepas tu dia pun pakai fardu takdir tuan ni mari, nak kata mana? Fardu takdir. Buat fardu takdir je ni. Fardu takdir. Jikalau dia kalau orang tak mengaji kaedah sifat 20, mai duk jikalau benda tak ada buat apa jikalau? Perkara yang tiada, kenapa nak fardu takdir kan?
Jikalau ni ayat Al-Quran. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Al-Quran ni jikalau lah ni. Jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Jikalau ada ke tak Tuhan yang lain? Tak ada. Kenapa Allah datangkan jikalau? Ini jikalau. Ini Quran. Wa ilahukum ilahun wahid. Itu jelas. Bermula Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Jelas. Berpegang Allah Esa. Qul huwallahu ahad. Jelas Allah Esa. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Jikalau. Ni patut takdir. Allah Ta'ala Tuhan yang Esa tetap dah. Quran pun datang. Jikalau di langit dan bumi ni ada Tuhan selain dari Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Tu datang fardu takdir jikalau tu. Tu hak kata hak kaedah Al-Quran. Jikalau ni hak kita pegang Allah Esa tetap dah. Kalau berbilang, kita nak pergi faham kat mana? Kalau berbilang, binasa langit dan bumi. Dan ni langit bumi comel ni tak binasa. Tidak berbilang tu. Tak ada Tuhan lain lah tu. Sebab kalau ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya binasa langit dan bumi. Dan langit dan bumi sekarang comel kan? Menjadi dalil bahawa tiada Tuhan yang lain selain Allah. Sebab apa? Buktinya tak binasa. Itu datangkan jikalau. Ada ni. Orang tak suka sifat tu gitu lah. Jikalau dia kata. Kena winapuk juga kalau sebalik dia. Kena tahu sebalik. Kalau dusta mereka itu. Gambaran. Kalau dusta macam mana? Ini dalil. Dalil akal. Datang dengan jikalau. Cuma ulama faham panjang lah. Lafasadata. Nescaya binasa langit dan bumi. Binasa kok jalan mana? Ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Binasa langit dan bumi. Binasa kok jalan mana? Kalau pakat molek-molek bagi kawasan. Ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Binasa. Binasa kalau berkelahi. Kalau berlawan-lawanan. Kalau pakat. Allah Ta'ala bahagian Allah Ta'ala. Tuhan yang lain bahagian Tuhan yang lain. Binasa kok mana? Ulama bahas panjang pula binasanya kok mana. Kalau pakat binasa juga. Sebab apa? Kalau pakat Allah Ta'ala kawasan dia. Tuhan yang lain kawasan dia. Berarti kawasan Allah Ta'ala ni Tuhan yang lain tu tak ada peranan. Kawasan Tuhan yang lain berarti Allah Ta'ala tak ada peranan. Jadi kekuasaan satu-satu Tuhan tidak meliputi. Bukan Tuhan kedua-dua, maka binasa langit dan bumi. Kalau Tuhan, hak dia belaka bawa panggil Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, Allah Ta'ala, kawasan Allah Ta'ala. Tuhan yang lain, kawasan hak dia. Maknanya, kawasan Tuhan yang lain, Allah Ta'ala tak ada peranan. Kawasan Allah Ta'ala, Tuhan yang lain tak ada peranan. Bukan Tuhan gitu. Dah kalau gitu bukan Tuhan dua-dua, binasa langit dan bumi. Tak binasa ni, Tuhan Allah Ta'ala satu je lah. Ada ni. Dia nak faham binasa. Kalau dua Tuhan ni dia bergomor, berbalah, binasalah. Orang ni buat, orang ni putus. Orang ni buat balik, orang ni putus. Binasa sungguhlah. Kalau kok jalan pakat pun binasa juga. Tapi kena tarik. Macam mana binasa? Ada ni. Bayangkan kalau ada nama Tuhan selagi pun binasa dah. Bayangkan kalau satu Tuhan. Tapi kekuasaan Tuhan yang satu ni tidak umum, tidak meliputi. Sebab apa? Ni makhluk Allah yang buat. Ni makhluk Allah yang buat. Ni makhluk Allah yang buat. Jadi kekuasaan Allah tidak meliputi. Bukan Tuhan gitu. Dua Tuhan, letak nama Tuhan belaka. Allah Tuhan, yang lain pun Tuhan. Hanya kerana tidak kuasa tidak meliputi sekalian, bukan Tuhan.
Allah satu Tuhan, tak ada Tuhan yang lain. Tiba-tiba berpegang, makhluk ni berperanan juga, menjadikan bekah juga. Allah Ta'ala Tuhan ke seumpama tu. Kalau tidak meliputi kekuasaan Tuhan Rabbil Alamin, dia Tuan bagi sekalian alam. Yang berlaku ni hak dia belaka, barulah panggil Allah Tuhan. Hak keesaan pada perbuatan ni. Keesaan pada perbuatan ni lah menunjukkan Allah Ta'ala jua Tuhan. Kalau ada perbuatan yang lain, makhluk ibekah juga, maka lucu Allah sebagai Tuhan. Sebab apa? Sebab kekuasaan Allah dak semua. Kekuasaan Allah hanya buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, jalankan matahari, jalankan bulan. Lepas tu hak berlaku di bumi ni, manusia sendiri yang melakukan. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Itu bukan Tuhan kita. Dua Tuhan tertolak. Kenapa? Kerana kekuasaan satu-satu Tuhan tidak meliputi satu Tuhan. Tiba-tiba makhluk berkuasa juga yang menjadikan satu perkara seperti satu Tuhan. Mana banyak Tuhan lah kalau gitu kau. Faham tak ni? Betul kena kemah tu keesaan pada perbuatan tu. Galanya perbuatan Allah. Zahir saja perbuatan makhluk, zahir saja perbuatan kita, bercakap saja perbuatan kita. Hakikinya keesaan Allah pada perbuatan. Itu Tuhan yang esa. Esa pada zat, sifat dan perbuatan. Jadi Quran datangkan jikalau. Sini datangkan jikalau. Dalil akal. Bahawasanya jika berdusta mereka itu segala rasul. Kalau dusta, nescaya dusta pula khabar Allah Ta'ala. Dustalah ceritaan daripada Allah. Apa khabar cerita Allah jadi dusta? Kenapa kata khabar jadi dusta? Kerana membenarnya Ta'ala, membenarnya Allah Ta'ala akan mereka itu, akan segala rasul, dengan mengkurnianya, mengkurnia oleh Allah. Mereka itu akan rasul, beberapa mukjizat, beberapa perkara yang mencari adah, yang menempati firmannya, firman Allah. Menempati ke menepati? Dah kitab lah. Hak kitab menempati. Hak Rumi tulis macam mana? Menempati. Betul tu? Menempati. Kalau kata menepati tu ke apa? Menempati. Menempati firmannya, firman Allah. Apa firman Allah ni? Cotek dua tahap, pembuka kata dengan penutup kata. Apa firman Allah? Telah benar hambaku sadaqah abdi. Tu dia buat apa ni? Buat cotek dua atas tu. Telah benar hambaku. Allah Ta'ala zahirkan mukjizat pada tangan Rasul. Ada ni. Allah Ta'ala zahirkan mukjizat pada tangan Rasul. Seolah-olah Allah Ta'ala kata benar hambaku pada dakwaannya menjadi seorang Rasul. Apa kata? Menepati ke menempati? Sekarang Allah tidak berfirman sadaqah abdi. Allah tidak berfirman dengan sadaqah abdi. Tapi Allah zahirkan mukjizat pada tangan Rasul apabila dicabar oleh kaum. Oh, kamu Rasulullah, mana perkara mencari adah? Maka Allah pun menzahirkan pada tangan Rasul perkara yang mencari adah. Seolah-olah Allah Ta'ala berfirman, telah benar hambaku. Seolah-olah. Jadi seolah-olah ni, mukjizat ni menepati ke menempati hak firman Allah ni? Menempati ataupun menepati? Menempati. Menempati tau. Dalam hak tepat dianya berlaku mukjizat.
Tapi menempati Allah Ta'ala kata. Sadaqah abdi, benar oleh hambaku. Hak tu panggil menempati ke menepati? Dah. Sekolah ke mana kita ni? Tak faham tak? Ayat kita. Sekarang Allah menzahirkan mukjizat pada tangan Rasul apabila diminta oleh kaum. Dan Rasul mengaku dia Rasulullah. Mana mukjizat? Maka Allah pun perzahir di tangan Rasul perkara yang mencari adat. Seolah-olah. Seolah-olahnya Allah Ta'ala kata. Benar dia kata dia Rasulullah. Sebab apa? Tu berlaku mukjizat. Tapi Allah Ta'ala tidak berfirman dengan telah benar hambaku. Tapi mukjizat yang Allah zahirkan pada tangan Rasul ni seolah-olah Allah Ta'ala kata gitu. Atau panggil menempati ataupun menepati. Dalam Abi kata kan Mi. Dalam Abi tak komen. Menempati ke menepati? Ada belaka dua-dua. Kena ngundi gitu. Ada belaka dua-dua. Hak menepati pun ada. Hak menepati pun ada. Hak kita dah ubah ni. Hak kita dah ubah menempatilah. Tapi dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita sekarang. Kita faham dah. Kalau sebut kata menempati kita faham. Sebut kata menepati kita faham. Jadi Tuhan zahirkan mukjizat pada tangan Rasul apabila diminta oleh kaumnya. Mukjizat ni seolah-olah Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala berfirman, telah benar hambaku. Jadi sekarang ni mukjizat ni menempati kata Allah telah benar hambaku ataupun menempati. Ada kata ada dua dalam tu. Kita sini pun ada dua juga. Bunyi ada eng, bunyi tak ada eng. Tapi kita cakap tengah memang tak ada eng. Hak cakap harian tu. Hak sekolah ni, hak sekolah. Tak ada cikgu bahasa Melayu. Tak ada. Cikgu pecing bahasa Melayu. Tak ada. Bahasa orang putih belaka. Cikgu pecing bahasa putih. Dan ni bahasa Melayu tak ada. Oh, dalam FB tu ada dua. Menempati pun ada. Menepati pun ada. Tempat. Kalau tempat menempatilah. Tempat. Jadi menempati. Gitu. Mana betul lah standard bahasa gitu. Menepati ni sama-sama. Menepati maknanya mukjizat menepati telah benar hambaku. Menepati ni sama, menepati tepat. Mukjizat betul dengan telah benar hambaku. Mukjizat ni menempati makna tempat mukjizat ni lah seperti Tuhan kata telah benar hambaku. Mana? Mana? Kalau masuk tempat, kalau masuk tepat, sama. Iyalah. Sekarang ni kita nak tempat ke tepat? Nak sekarang ni. Mukjizat menempati telah benar hambaku ataupun mukjizat menepati benar hambaku. Dia kalau hak Arab dia manzilah. Manzilah ni menempati. Dia manzilah menempati. Mukjizat ni an-nazilatu manzilata qawlihi sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. An-nazilatu manzilata menempati. Kalau manzilah menempati. Menempati lah betul dah. Waktu tulisan Jawi ni betul dah lah. Tapi apa jadi ada pula kata menepati. Tapi kalau kita faham sendiri boleh pergi belaka tu. Menempati, menepati. Tepat-tepat antara mukjizat dengan telah benar hambaku tepat sama. Tepat.
Menempati ni ada. Faham tak? Tak habis bicara bab bahasa ni. Tapi kalau Arab ni manzilah lah. Menempati. Tuhan tak kata apabila dicabar oleh kaum untuk membuktikan bahawa ianya Rasulullah, Allah pun bunyi suara, benar hamba-Ku. Bukan gitu. Bukan Allah jadikan suara yang didengari oleh kaum. Allah perzahirkan mukjizat pada tangan Rasul seolah-olah Allah Ta'ala kata, telah benar hamba-Ku. Gitu. Seolah-olah. Tapi bukan Allah berfirman. Seolah-olah. Kerana membenarnya Allah Ta'ala akan mereka dengan mengkurnianya Allah mereka itu beberapa mukjizat yang menempati firman-Nya seolah-olah Tuhan kata, telah benar hamba-Ku. Asal kata ya, telah benar hamba-Ku buat pembuka kata, penutup kata, cotek dua atas tu. Dan dusta pada khabar Allah itu mustahil. Kalau Allah dusta, mustahil. Dusta sifat kekurangan bagi Allah. Kita sudah mengenal Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dusta Allah sifat kekurangan. Allah pasti tidak dusta. Berarti khabar Allah pun tidak dusta. Bila Allah menzahirkan mukjizat pada tangan Rasul, berarti benarlah Rasul pada dakwaannya sebagai seorang Rasul, dan benarlah akan perkara yang Rasul bawa datang. Dan apabila sabitlah apabila sabitlah, maka sabitlah benar mereka itu kalau Rasul. Dan apabila sabit tetap kejap ia benar Rasul ni, mustahilah dusta mereka itu segala Rasul. Itu dalil akal. Apakah dalil Rasul benar? Dalilnya mukjizat. Gitu. Dalilnya mukjizat. Dia ni kita kena jagalah. Kena perhati molek. Terkadang kita ni sifat Allah dalil akal. Ada langit, ada bumi, ada makhluk. Bila ditanya hak dalil, hak sifat Rasul, apakah dalil Rasul benar tidak dusta? Apa dalil? Nanti apa kalau dalil Rasul amanah tidak khianat? Apa dalil? Apakah dalil Rasul menyampaikan, Rasul tidak sembunyi wahyu? Apa dalil? Ni kadang-kadang tak sapa. Tak ada dalil berdosa. Dalil bagi sifat wajib mustahil Rasul ni fardu ain. Dalil ijmal lah, dalil ringkas. Fardu ain. Apakah dalil Rasul benar? Dalil Rasul benar. Apa dalil dia? Dalil dia mukjizat. Jadi mukjizat ni seolah-olahnya Allah mengakui bahawa mereka adalah Rasulullah. Tiba-tiba Allah zahirkan mukjizat, tiba-tiba yang Allah zahirkan mukjizat tu pendusta. Jadi Allah lah pendusta seolah-olahnya. Mustahil Allah dusta. Maka mustahillah Rasul dusta. Pastilah Rasul bersifat dengan sifat benar. Jadi mukjizat tu menjadi dalil Rasul benar. Ini kalau pakai dalil akal. Kalau pakai dalil Quran, waktu kena ingat ayat lah. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Tu pendek je ayat. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan telah benar oleh Allah dan telah benar oleh Rasulnya. Itu dalil ayat Quran. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan telah benar oleh Allah dan telah benar oleh Rasul. Kita ingat tak ayat? Wa ma yantiku anil hawa in illa wahyun yuhad. Tidak bertutur Nabi SAW daripada nafsu Nabi sendiri, tapi wahyu daripada Allah. Jadi kalau Rasul bertutur tu wahyu daripada Allah, wahyu daripada Allah pasti benar. Mustahil wahyu Allah dusta. Itu dalil dia Rasul benar. Ataupun wasadaqallahu wa rasuluh. Itu dalil ayat Al-Quran.
Dalil akal, mukjizat. Allah menzahirkan mukjizat pada tangan Rasul seolah-olah Allah Ta'ala berfirman, telah benar hamba-Ku. Ada ni. Macam mukjizat tu saing lah kita kata kan. Kalau contoh-contoh seseorang bui saing. Ni. Maknanya bui kepercayaan sepenuhnya. Lepas tu dia pun siapa tepat tu. Dia jadi pendusta. Jadi yang wi saing tu pendusta juga Dan dia yang wi akuan. Dia yang wi jaminan. Tiba-tiba yang dihantar tu pendusta. Dia lah pendusta. Tapi hak ni tak pelik, kemungkinan dia tidak pendusta sebab dia jahil. Dia jahil kan? Dia ingat ke orang yang diutuskan ni orang benar. Lepas tu dia bagi jaminan. Saing ni, wi akuan ni, ada cop ni. Tapi kenapa tanpa disedari yang dia utuskan tu pendusta? Sebab dia jahil. Allah Maha mengetahui. Mustahil Allah Ta'ala utuskan seseorang yang pendusta. Allah Maha mengetahui. Mustahil Allah zahirkan mukjizat bagi seseorang yang pendusta. Sebab Allah Maha mengetahui. Kalau kita bagi jaminan, bagi akuan, saing ke, bagi cok ke apa ke, kemungkinan kita ditipu. Dah ni. Jadi kalau kita kata kok seolah-olahnya yang wi akuang tu pendusta juga. Seolah-olahnya gitulah. Kalau sesama kita, kemungkinan dia tak, tapi dia sendiri tertipu. Jadi bila Allah zahirkan mukjizat seperti Allah, aku benar hamba-Ku pada dakwaan menjadi rasul dan benar hamba-Ku pada sekian barang yang disampaikan daripada aku, daripada Allah Ta'ala. Jadi mukjizatlah menjadi dalil. Tapi mukjizat saya sebut berulang kali zahir pada tangan Rasul. Mukjizat zahir pada tangan Rasul. Karamah zahir pada tangan aulia. Zahir pada tangan Rasul. Yang melakukan Allah Ta'ala. Perkara mukjizat yang mencari adah, perkara yang adah, kesemuanya perbuatan Allah. Hanya mukjizat zahir pada tangan Rasul. Zahir sahaja. Hakikinya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu kita mukjizat zahir pada tangan Rasul, karamah zahir pada tangan aulia. Zahir saja. Ada ni. Bukan Nabi Musa, bukan tungkat Nabi Musa yang menjadikan laut terbelah pada 12 lorong. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan laut itu terbelah 12 lorong. Bukan perbuatan Nabi Musa dan bukan perbuatan tungkat Nabi Musa. Makhluk tak bekas sama sekali, tapi zahir pada tangan Rasul. Itu mukjizat. Bukan perbuatan Rasul. Sebab Rasul adalah makhluk Allah. Makhluk tidak ada perbuatan. Walaupun makhluk tu Rasul, walaupun makhluk tu para malaikat sekalipun. Jadi kekahnya dalil Rasul benar adalah mukjizat yang menempati Allah berfirman, telah benar hamba-Ku. Kalau kita nak pakai dalil Quran, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan telah benar oleh Allah dan telah benar oleh Rasulnya, oleh utusan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mukjizat, dalil Rasul bersifat benar, dan dalil Rasul mustahil dusta. Jadi berpegang aqaidul iman, pahala. Berdalil, pahala yang akan menyelamatkan kita daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, amanah. Erti amanah kepercayaan. Kepercayaan ni bahasa standard lah, bahasa ni lah. Kalau cakap Terengganu, kepercayaan ni mana? Berjuruh. Hak ni hak terjemah tugu saya lah. Amanah kepercayaan, yakni berjuruh. Berjuruh. Apa makna berjuruh? Dan maknanya terpelihara mereka itu daripada mengerjakan segala barang yang ditegah. Berjuruh lah. Tu abang duk tak larang. Itu berjuruh. Itu dia panggil amanah. Berjuruh.
kepercayaan. Kita biasa terjemah gitu tak? Kepercayaan. Cuma kadang-kadang sidik terjemah dengan benar. Amanah terjemah dengan kepercayaan. Terkadang kita ni antara benar dengan kepercayaan tu macam dekat-dekat je makna dia tau. Benar, kepercayaan. Mana? Dekat-dekat. Mana kepercayaan ni berjuru sama sekali tidak melakukan perkara yang dilarang. Melakukan perkara dipanggil khianah. Buat perkara dia khianah lah. Contohnya kalau kita tengok perkara diharamkan khianah, dengar perkara diharamkan khianah, kita khianah ni cari tu bomo je. Khianah khianat khianat tu lah, kena khianat dia orang dah. Dia menega hari tu jadi kena khianat. Khianat ke khianat? Khianat. Khianat ni punuh barang. Oh khianat di barang molek-molek. Tu khianat tau. Kita kalau kena khianat kau sihir lah. Kena khianat dia orang tu. Dia khianat ni buat tolak khianat lah. Harta yang ada kita guna pada jalan tolak larang. Khianat akan harta milik Allah yang diamanahkan. Itu khianat tu. Kita khianat nampak waktu je. Khianat contohnya buat sihir. Dia panggil khianat. Khianat lah tu. Waktu boleh membabitkan kesyirikan. Bukan setakat khianat saja, bukan membabitkan, boleh babit kepada kesyirikan. Wallahu a'lam.